أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Masjid Ridwaniyah, seterusnya para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah diizinkan olehnya untuk kita meneruskan majlis ilmu kita pada malam ini. Yang saya rasa last hari itu saya 2 bulan sudah di sini. InsyaAllah hari ini kita akan terus sambung kepada hadis pilihan yang berkait dengan janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membacakan hadis, kepada yang belum lagi berniat untuk i'tikaf, boleh mulakan niat. Janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatun min ashabihi bay'uni ala alla tushriku billahi shay'a wa la tasriqu ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Daripada Sayyidina Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, beliau merupakan salah seorang tentera Islam dalam peperangan Badar. Beliau juga merupakan salah seorang naqib pada malam Al-Aqabah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekeliling baginda ketika itu ada beberapa orang sahabat baginda. Berbaiatlah atau berjanji setialah denganku bahawa kamu semua tidak akan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Kamu semua tidak akan mencuri. Kamu semua tidak akan berzina. Kamu semua tidak akan membunuh anak-anak kamu. Kamu semua tidak akan mendatangkan penipuan yang akan memperdayakan orang-orang yang mendengarnya, yang mana kamu semua akan berdusta dengan penipuan itu antara tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu. Kamu semua tidak akan ingkar dalam perkara kebaikan. Sesiapa di kalangan kamu yang menunaikan perjanjian-perjanjian tersebut, maka pahalanya adalah di atas tanggungjawab Allah. Barang siapa yang ditimpa sesuatu daripada larangan-larangan tersebut, lantas dia dihukum di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah baginya. Barang sesiapa yang ditimpa sesuatu daripada larangan-larangan tersebut, kemudian Allah menutupinya daripada diketahui oleh manusia, maka urusannya adalah kembali kepada Allah. Sekiranya Allah mahu, Allah akan ampunkan dosa orang tersebut. Sekiranya Allah mahu, Allah akan menghukumnya.
Maka kami pun berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tanggungjawab tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dilihat agak panjang ini adalah menceritakan berkenaan bagaimana bai'ah yang telah dilakukan oleh para sahabat ketika mana perjanjian Aqabah yang pertama. Ini antara isi-isi kandungan yang disebutkan di dalam hadis ni, yang sekali lihat ianya adalah perkara yang biasa, perkara yang telah diketahui oleh kita, tetapi ianya dimasukkan di dalam bai'ah dan dilafazkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pergi lebih jauh, kita melihat sedikit berkenaan dengan biodata perawi. Sayyidina Ubadah ibn Samit bin Qais bin Asram, yang turut dikenali dengan panggilan Abu Al-Walid, adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan Al-Ansar, daripada golongan Khazraj. Beliau merupakan salah seorang nuqaba pada malam Al-Aqabah yang pertama. Ibnu Ishaq telah menyatakan bahawa Sayyidina Ubadah Ibn Samit telah menyertai semua peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini biodata kepada Ubadah Ibn Samit, yang mana dia ini memang berada bersama dengan Rasulullah di dalam setiap peperangan yang Nabi ada, dia ada. Nak katanya rapatnya Sayyidina Ubadah Ibn Samit ini dengan perjuangan Islam. Dan beliau juga adalah salah seorang daripada orang yang ada ketika perjanjian Aqabah pertama, menjadi naqib pada malam tersebut. Melihatkan kepada Ubadah, dalam satu peristiwa Sayyidina Ubadah, beliau ini bersama dengan Rasulullah sangat rapat, dan beliau juga adalah yang berbai'ah dan sangat setia dengan janji tersebut. Apa yang berlaku setelah Ubadah ini berbai'ah dengan Nabi? Sayyidina Ubadah dalam satu peristiwa dia bersama dengan Sayyidina Muawiyah dalam satu majlis. Cuma dalam satu majlis tu ada seorang, kita sebut sebagai pemidato ataupun pensyair. Zaman Arab lebih dengan syair. Kalau kita tak ada dah jumpa syair-syair ni. Kalau kita mungkin yang jenis jadi tumpuan ni, kalau majlis jadi tumpuan. Kalau zaman sekarang ni mungkin yang agak-agak lara ni konsert lah kot ya. Konsert lah lebih kurang. Semua tumpu kepada yang menyanyi. Tapi ketika ni, peristiwa ni, ada seorang pemidato ataupun pensyair ni, dia menyampaikan syair pidato tersebut dalam keadaan memuji Muawiyah. Puji yang betul-betul puji. Jadi apabila Ubadah berada dalam majlis tersebut, mendengarkan pujian yang melambung-lambung kepada Muawiyah, Sayyidina Ubadah dia buat apa? Dia ambil tanah, kepel, masuk dalam mulut kepada yang si pensyair tadi. Masuk dalam mulut, sumbat. Sebab apa? Dia berpegang dengan kalam setiap yang dikeluarkan daripada Nabi SAW. Sebab Nabi pernah sebut, "Idza ra'aitumul madahin", apabila kamu melihat orang yang memuji yang terlampau-lampau, fahsu fi afwahihimut turab, maka sumbatlah mulut-mulut mereka dengan tanah. Nabi pernah sebut. Jadi bila dia dah tahu Nabi pernah sebut, dia buat sungguh. Kalau kita berani buat, tak berani juga ya. Boleh tahan kira orang tengah menyanyi tu pergi sumbat apa nama tu, sumbat mikrofon ke, tak berani lagi kita.
Tapi Sayyidina Ubadah, kehebatan dia berpegang dengan apa yang Nabi sebut, berani dan tidak mengira apa yang akan dihadapi selepas daripada itu. Sebab dia tahu Nabi sebut dan dia buat. Tak kisahlah orang nak marah ke, tak kisahlah orang nak cela dia ke. Itu yang Sayyidina Ubadah buat. Contoh ni yang kita nak buat ni. Contoh Sayyidina Ubadah ni, keberanian dia dalam melakukan apa yang dia yakin benda tu datang daripada Nabi. Yang itu yang kita nak terapkan. Daripada kita ni banyak tahu benda yang datang daripada Nabi, dibawa dan disambung oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kepada alim ulama. Kita tahu perjuangan tu dapat daripada susu galurnya daripada Nabi. Tapi kita agak takut-takut juga. Jadi sebersalah juga memikirkan benda-benda yang lain, duniawi. Tapi Sayyidina Ubadah bukan macam tu. Muhammad ibn Ka'ab menyatakan bahawa Sayyidina Ubadah ibn Samit adalah merupakan salah seorang daripada 5 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada golongan Al-Ansar yang berperanan dalam mengumpulkan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 34 Hijrah ketika berumur 72 tahun. Baik, keterangan hadis. Hadis ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membawa kepada satu persepakatan yang dimeterai dalam satu pertemuan bersejarah antara Rasulullah dan dengan beberapa para pemuka Yathrib, ataupun nama barunya adalah Madinatul Munawwarah. Pertemuan bersejarah ini dinamakan dengan perjanjian Al-Aqabah pertama. Seramai 12 orang lelaki telah berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak mulia dan menuruti perintah Rasulullah. Kalau tuan-tuan perasan dalam bai'ah yang disebutkan tadi, benda yang confirm kalau dinamakan sebagai orang Islam, kena buat, kena patuh, kena taat. Apa dia tadi? Tidak boleh mensyirikkan Allah. Walaupun tak bai'ah, syirikkan Allah ni takkan boleh untuk kita buat. Apa lagi? Tidak boleh mencuri. Tak bai'ah pun tak boleh mencuri. Apa lagi? Tidak boleh berzina. Tidak boleh membunuh anak-anak kamu. Ini yang disebut oleh Nabi dalam bai'ah. Tak boleh menipu. Dan yang last, tak boleh ingkar dengan perkara-perkara kebaikan. Semua ni perkara yang kita lihat daripada sudut akalnya, kita bai'ah pun memang tak boleh buat benda-benda tu. Tetapi kenapa perlu dilafazkan ataupun diletakkan di dalam bai'ah? Kalau logik kita tak payahlah, memang benda dah kena buat. Tapi yang dimaksudkan adalah namanya bai'ah ini adalah menjadi satu pengukuhan, satu meletakkan kejazaman dalam hati untuk kita berpegang dengan dia. Dia berbeza benda yang duduk dalam hati dan benda yang kita keluarkan. Dia beza. Ada orang dia letak dalam kepala dia, dia nak kaya, tapi dia letak dalam hati, dalam otak dia je, dia tak bawa keluar. Ada orang dia, bila dia nak, dia tulis dan dia tampal dekat dinding. Macam budak sekolah dululah. Nak 9A, nak apa, 11A, kena tampal dekat katil, dekat loker. Supaya apa? Antaranya psikologi ke arah perkara tersebut. Itu kalau nak berjaya dalam exam, nak kaya, nak apa lagi, nak bahagia. Pakar-pakar psikologi pun mendakwa kalau kita banyak mengulangi perkara tersebut, dia akan menguatkan kita dan memperkukuhkan untuk kita berada di laluan tersebut. Begitu juga dengan bai'ah ni. Bai'ah ni apatah lagi kita berbai'ah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bai'ah ni dia bukan perkara-perkara yang main. Tak boleh buat main. Yang kalau dah bai'ah ni,
dia jadi pengukuhan dan kita kena teruskan. Baik. Maka hasil daripada kesungguhan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini Nabi perintahkan dia untuk bawa 12 orang yang berbai'ah ni tadi untuk balik ke Yasrib ataupun Madinah dan melatih dia orang ni supaya memahami Al-Quran, memahami Islam dan akhirnya menjadi penyebar kepada agama Islam, dan akhirnya Madinatul Munawwarah menjadi satu negara yang menjadi sumber kepada kekuatan Islam pada ketika itu. Mus'ab bin Umair, Nabi perintahkan dia, kau bawa 12 orang ni, bawa balik ke Yasrib, bawa balik ke Madinah, training sungguh-sungguh, jadi cikgu, jadi pakar dalam bahagian hal ehwal Islam, dan terangkan dan sampaikan kepada masyarakat di Madinah. Ini kesungguhan yang dibuat oleh Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Baik. Hadis ini juga menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala kepada mana-mana individu yang melakukan perkara-perkara di atas. Dalam hadis ni memang Allah sebut dan memang Nabi sebut, siapa yang buat perkara-perkara ni, meninggalkan syirik, meninggalkan pembunuhan anak, meninggalkan penipuan dan sebagainya tadi, ianya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat benda baik, Allah akan ganjarkan dengan pahala. Namun bagi yang memungkiri janji dengan melanggar ketetapan di atas, sekiranya mereka dihukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala di dunia, mereka akan terlepas daripada azab akhirat. Ini yang kita sebut hukuman kalau kita buat salah tapi dihukum di dunia, Allah lepas ke akhirat. Tetapi andai kata kita buat salah tapi Allah tak balas dekat dunia, yang itu yang kita takut. Yang itu yang kita takut. Kita banyak dosa kita ya. Ada hari-hari adanya dosa dia. Tapi ada kadang-kadang ada yang orang tahu, ada yang Allah Ta'ala je yang tahu, dan kadang-kadang ada yang Allah Ta'ala sahaja yang tahu tu pun kadang-kadang orang tahu balik, Allah bukakan balik. Yang kita risau esok kemudiannya kita tak sempat bertaubat, dan akhirnya balasan tu akan sampai dan kita akan terima di akhirat. Lagi teruk. Ini juga hadis ni menjadi dalil untuk kepada hukum hudud. Orang mencuri, orang berzina dan sebagainya tu kena potong tangan di dunia, akhirat selesai. Berzina kena rejam, orang nampak macam kejam sangatlah. Baling batu sampai mati bagi yang telah berkahwin. Nampak macam kejam, tetapi akhirat dia selamat, selesai. Yang cuma yang kita risaunya buat dosa tapi orang tak tahu, Allah Ta'ala je yang tahu, tak sempat bertaubat. Kena ready dekat akhirat esok, cerah masa depan. Masa duduk dalam neraka api, cerahlah sikit. Baik. Itu yang hadis ni sebut kepada kita. Kita lihat sikit pengajaran daripada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini telah menyatakan beberapa jenayah berat yang menjerumus seseorang itu ke dalam kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dinyatakan di dalam hadis ini sudah semakin berleluasa di dalam masyarakat pada hari ini. Hari ini masyarakat Islam terlalu lemah akidahnya sehingga gejala murtad berlaku dengan begitu dahsyat, sedangkan Islam adalah satu-satunya agama yang bertepatan dengan logik dan fitrah seseorang manusia. Dosa jenayah yang disebutkan dalam hadis ni Nabi sebut lama dah, tapi masyarakat kita hari ni kadang-kadang melihat itu perkara biasa. Perkara biasa. Oh, berzina, oh biasa.
malam merdeka, malam tahun baru, biasa. Sahabat-sahabat daripada pejabat agama, bukanlah di Kuala ni, tempat lain pun sama. Kalau time malam-malam yang kita panggil malam-malam utama ni lah, letih demo ni. Kejap ke sana operasinya, kejap ke sini operasinya. Tangkap bukan orang biasa-biasa. Tangkap bukan orang biasa-biasa juga. Itu yang kita sebut tu. Ujian hebat untuk orang yang hebat. Nampak macam hebat tu. Jadi Allah hantar yang syaitan bukan level-level private level-level tinggi ni kita bagi level tinggi lagi. Jadi jangan rasa hebat sangat. Nanti syaitan yang dikirimkan tu lagi hebat. Takut kita tak tahan dengan godaan syaitan. Baik. Budaya murtad, mungkin murtad ni tak apa nak dengar sangat lah kot ya. Tak apa nak isu sekarang ni. Isu gejala sosial, dia ikut time. Media ni dia ikut masa. Time-time macam ni tak adalah dia nak naikkan isu-isu ni, dia naiklah lebih pada COVID. Lagi hari ni dah berapa tadi? 600 berapa tadi? 600 lebih, dekat 700 dah. InsyaAllah kita doakanlah kita selamat daripada wabak. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Amin. Pergaulan bebas yang melibatkan lelaki dan perempuan, khususnya golongan remaja yang tidak terikat dengan hubungan perkahwinan, akhirnya menyebabkan mereka semakin hanyut dalam gelojak hawa nafsu sehingga mereka tidak segan silu untuk melakukan kegiatan seksual dan penzinaan tanpa rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku dalam golongan-golongan remaja. Lebih sekarang ni dalam kita sebut semuanya mudah. Hotel banyak, mana lagi? Ada pula jenis homestay yang buat jenis bilik-bilik dah lebih kurang macam hotel juga. Motel jenis murah-murah ni lah, senang sangat sekarang. Dalam kereta pun jadi, kalau orang nak buat maksiat ni. Yang ini yang kita risaukan ni. Pastinya apabila kita melihat perkara tersebut berlaku, kebiasaannya dia ada masalah kepada dalam hati. Dia bukan panggil macam mana, dia melibatkan perairan darah dalam badan. Darah kita ni antara penyumbang dia kepada makanan. Makanan ni akan bertukar jadi darah, dia mengalir, dia masuk ke jantung, dia pump ke semua badan, pergi ke otak. Andai kata makanan tersebut tidak mendapat status halal yang betul-betul genuine, yang tu yang jadi punca. Kadang-kadang orang nampak benda tu macam biasa. Duit biasalah. Kadang-kadang ada orang bagi, kadang ada orang terjatuh, main ambil je. Itu buat belanja, bagi pada anak-anak, bagi pada keluarga. Dan akhirnya sedikit demi sedikit anak tu rosak. Sebab apa? Kadang-kadang kita bagi macam-macam dah. Guru bagi macam-macam dah pendedahan, tetapi tak sampai. Sebab apa? Masalah pemakanan tu tadi. Selalunya dia ada masalah kepada pemilihan kepada halal dan haram. Kebiasaannya berlaku. Sebab tu yang kita sebut, kita kena jaga-jaga berkenaan dengan rezeki. Kadang-kadang rezeki ada depan mata. Lagi sekarang ni ada apa nama tu, panggil apa, scammer ya. Scammer. Lagi scammer ni target orang-orang bencin ni lah. Orang-orang bencin kena lagi pula dia telefon scammer tu pada ibu-ibu. Ibu-ibu bencin. Kena dia gertak sikit kan. Menyamar jadi polis sikit, habis dia sapunya. Ibu-ibu kadang-kadang gemuruh sikit lebih daripada lelaki. Lelaki ni selalunya dia serogah balik tak jadilah scammer tu. Ibu-ibu, orang-orang yang scammer ni dia dapat duit. Lagi-lagi sekarang yang risaunya,
jenis scammer yang guna WhatsApp, guna gambar ustaz ni. Nanya. Guna gambar ustaz kalau nak pinjam duit. Tuan-tuan biasa pernah jumpa? Kalau tak jumpa tu, kena sebar-sebarkanlah kepada yang tak pernah jumpa lagi tu. Risaukan kod terkena. Kod jumpa lepas ni gambar apa nama? WhatsApp ni gambar anak, gambar Ustaz Omar minta duit pula. Nanya. Minta duit, nak pinjam duit, malam satgi nak bayar balik. Biasa dengan ayat tu. Oi, bahaya. Kawan saya yang level-level saya je pun, oi, kena. Adalah beribu jugalah scammer tu dapat. Beribu jugalah. Wallahu alam lah. Moga-moga kita terhindar daripada perkara-perkara tersebut. Jenayah lain seperti kecurian, sama ada harta yang dicuri atau disamun adalah harta individu tertentu ataupun harta rakyat ataupun perbendaharaan negara, saksi-saksi palsu yang berlaku di dalam pelbagai kes, 1001 masalah serta kerosakan akhlak adalah satu bukti bahawa masyarakat Islam sudah semakin jauh daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Kes mencuri, kes samun sekarang ni berleluasa dah. Lebih-lebih lagi kita baru kita sebut sebagai pasca Covid. Pasca lah, tapi macam dah nak naik balik kan. Orang dah kehilangan pekerjaan. Dia berpunca daripada perut ya. Dia berpunca jenayah-jenayah daripada perut. Macam kita sebut tadi, bila dia makan tak kena, halal haram tak jaga, akhirnya jadi macam tu. Perut jadi lapar, lepas tu orang mencuri sebab dia tak mampu. Kalau dia dah perut okey, dia tak mencuri. Dia tak mencuri, dia fikirkan perut. Benda nak makan, apa yang nak beli, ya. Itu jenayah yang berlaku. Maka menjadi kewajipan ke atas setiap Muslim, sama ada individu, ibu bapa, ketua-ketua masyarakat dan pemimpin-pemimpin negara, untuk mendidik dan menasihati masyarakat Muslim untuk kembali kepada Islam dan menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ni tanggungjawab ni, tanggungjawab kita semua. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Kita adalah pendakwah, kita ada tanggungjawab tersebut untuk menyebarkan dakwah, memahamkan kewajipan ini. Kewajipan ini. Individu, kita sebagai individu, ibu ayah, tanggungjawab yang agak semakin mencabar di zaman IT ini. Ketua-ketua masyarakat, pemimpin-pemimpin negara. Yang ini yang kita perlu jaga. Tanggungjawab ini ada kepada yang kita sebutkan tadi. Pemimpin negara. Sebab tu pentingnya kita ambil tahu berkenaan dengan politik. Kena ambil tahu berkenaan dengan politik. Tuan-tuan jangan tinggal. Tuan-tuan fed up macam mana pun jangan tinggal politik. Sebab politik ni dia menjadi pintu untuk mendapat melaksanakan tuntutan Allah dalam negara. Itu pintunya. Di Malaysia nak bawa satu peraturan, nak tukar peraturan, dia masuk dalam pemerintahan. Nak masuk dalam pemerintahan, dia kena masuk dalam politik. Itu je pintu dia. Tak boleh masuk ke tingkap. Pintunya ada satu. Jadi kena ambil tahu juga. Biarlah orang kata ini sebab politik lah, ni Covid naik ni. Ada benarnya kata-kata tersebut, tapi jangan terlalu makan ayat tersebut. Sebab apa? Di sebalik dia, daripada kalam itu, apa yang akan terjadi selepas pada tu kalau orang percaya? Orang kata politik lah ni sebab PRN Sabah lah ni. Jangan tinggalkan. Orang kata muak lah dengan politik. Jangan tinggal. Sebab poinnya adalah kita tak nak membiarkan politik itu dibiarkan dengan orang yang tidak sepatutnya berada dalam tu. Itu yang kita nak. Tuan-tuan tengok di Kelantan, di papan-papan iklan. Kan tuan-tuan biasa pergi kan? Iklan dia sebesar mana pun, kalau adalah gambar yang ada dalam tu, kalau perempuan dia pakai tudung ke tak? Dia akan pakai tudung. Sebab apa dia kena pakai tudung? Sebab peraturan. Siapa yang boleh ubah peraturan kalau bukan kerajaan? Sebab tu kena ambil tahu. Jangan tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, lantaklah, apa nak jadi, jadilah. Dan akhirnya Islam ke mana? Islam ditindas dan akhirnya kita sendiri yang merana. Yang itu yang kita tak nak.
idza dhiyyatil amanah fantaziris sa'ah. Tanggungjawab amanah itu kalau dia hilang, fantaziris sa'ah, tunggulah saat kehancuran. Kita jangan biarkan ianya berlalu sedemikian sahaja. Pengajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang masyarakat muslim daripada membunuh anak-anak mereka yang tidak berdosa. Bila sebut je berkenaan bunuh anak sendiri ni, kita dekat Malaysia ni biasa dah dengar bunuh anak sendiri. Bila dah berlaku penzinaan, dia sambung pula dosa tu, dia continuekan dosa tu supaya tidak terputus dengan melahirkan anak dan bunuh anak. Kita yang antara masih lagi ada hati lah, masih lagi ada hati. Kita tengok kucing kena langgar pun kita rasa kesian. Kucing kena langgar pun kita rasa kesian. Di manakah letaknya hati orang yang membuang anak-anak kecil? Di mana hati dia? Pastinya hati dia dah keras. Sebab apa? Masalah makan tadi itulah, halal dan haram. Sama juga ada kisah dengan Sayyidina Umar, kan? Sayyidina Umar ni dia dulu orang sekeliling macam melihatkan Sayyidina Umar ni macam gila sikit. Sebab apa? Kebiasaannya selepas daripada solat, Sayyidina Umar ni lepas aja habis solat, dia akan nangis. Lepas tu kejap-kejap ketawa, gelak seorang. Ada kita masjid ni, ada buat macam tu. Sebelum menangis tu dah seorang selok seorang. Tak ada. Sayyidina Umar macam tu. Setiap solat macam tu. Ditambahkan pula ada satu kisah yang Sayyidina Umar kan duduk di atas mimbar tu, tengah-tengah khutbah tu, tengah-tengah baca khutbah tu, tiba-tiba menjerit, bukit tu. Sayyidina Umar tiba-tiba menjerit, Al-Jabal. Lepas tu sambung balik khutbah. Orang keliling dekat bawah sah dah, gila isim dah dia ni, Sayyidina Umar. Lepas tu bila ditanya kepada Sayyidina Umar, lepas solat nangis, lepas tu ketawa, nangis gelak. Kenapa? Pertamanya sebab aku menangis, aku teringat aku pernah bunuh anak aku sendiri. Kan tanam hidup-hidup kan, tanam hidup-hidup, nangis. Itu dah gelak, dah kenapa? Teringat dulu aku buat Tuhan aku dengan kurma tu. Bila lapar aku makan dia. Tergelak aku buat dia, aku makan dia, tergelak aku. Lepas tu kisah yang dalam khutbah tiba-tiba sebut pasal bukit tu pakai pasalnya dalam ketika hari yang sama ada tentera Islam yang dalam keadaan dikepung oleh musuh. Tak ada lah jalan lain kecuali masa tu ada satu bukit untuk menyelamatkan tentera Islam. Sayyidina Umar nampak dan dijerit. Bila tentera tu balik dalam keadaan adalah luka-luka, ada yang mati juga, tapi menang. Bila tanya, tentera tu cerita, kalau masa kami tengah perang tu, kami dengar ada orang menjerit, bukit. Jadi kami pun naik atas bukit tu dan kami menang. Jadi lepas ni kalau tengok orang jerit tiba-tiba tu, jangan terus kata gila lah. Mana tahu lah, kut tiba-tiba dia nampak apa-apa, tak tahulah juga lah. Jadi nak kabarnya, hadis ni Rasulullah larang untuk bunuh anak sendiri. Tapi masyarakat kita dah semakin teruk. Yang ketiga, Rasulullah SAW di dalam hadis ini turut melarang seseorang daripada mengingkari arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya secara mutlak. Ini menunjukkan bahawa ketaatan seseorang itu terhadap mana-mana arahan daripada pemerintah atau mana-mana manusia adalah bergantung kepada hukum perbuatan itu yang diperintahkan.
Kalau segala arahan yang dikeluarkan oleh sesiapa pun namanya manusia selain daripada Allah dan Rasul, ianya adalah tidak mutlak. Andainya ianya bercanggah dengan Islam, kita kena tolak. Tak kisahlah dia ni pangkat apa sekalipun. Dia bos kita. Kalau kita bos kita dalam jabatan, dia bagi arahan tapi melanggar pada perintah Allah, kita tak boleh taat. Tidak boleh taat. Kalau kita taat, kita dah bertentangan dengan yang hadis yang kita bacakan tadi. Dan yang terakhir, kalam Rasulullah yang berbunyi faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, yang bermaksud sesiapa di kalangan kamu yang menunaikan perjanjian tersebut, maka pahalanya adalah di atas tanggungjawab Allah. Kalau kita dengar sekali fahamnya, maksudnya atas tanggungjawab Allah. Kalau kita buat benda baik, tanggungjawab Allah lah bagi pahala, bagi kebaikan balik. Maksudnya Allah ni wajib ke tak bagi pahala pada kita? Tak wajib. Terpulang kepada Allah untuk bagi pahala ataupun tidak. Terpulang kepada Allah, kalau Allah nak meletakkan orang mukmin dalam neraka, Allah boleh buat. Allah nak meletakkan orang yang buat maksiat ke dalam syurga, Allah boleh buat. Tetapi di sana ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada keadilan Allah kepada makhluk dia. Dan yang terakhir, pengajaran yang terakhir dalam hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berkemungkinan akan mengampunkan sebarang dosa yang dilakukan oleh orang yang melakukan maksiat yang tidak sempat untuk bertaubat sebelum mati. Tapi ada satu maksiat yang kalau dia mati, dia tak sempat bertaubat, memang tidak akan Allah ampunkan. Ada orang buat maksiat, dia tak sempat bertaubat, Allah boleh ampunkan. Tapi ada satu maksiat yang tak boleh diampunkan, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang-orang yang mensyirikkannya, dan dia akan mengampunkan dosa yang selain daripada dosa syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan satu pembohongan yang merupakan satu dosa yang sangat besar. Maksudnya daripada hadis ni, dalam bai'ah yang dilafazkan di dalam, yang dinyatakan di dalam hadis ini yang dibawa oleh Ubadah ibn Samit, dia menjadi satu pengukuhan kepada kita, menjadi satu turning point untuk kita meletakkan satu kejazaman dalam hati untuk kita terus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyirikkan Allah, tidak membunuh anak-anak, tidak menipu, tidak mencuri, tidak berzina. Ini semua perkara-perkara yang biasa yang kita dengar, tetapi ianya sebagai pengukuhan kepada kita. Dan moga-moga kita menjadi seorang yang sehebat Ubadah ibn Samit, yang berpegang dengan kalam daripada Nabi SAW, perintah daripada Nabi, yang kadang-kadang kita nampak hadis yang dikeluarkan oleh Nabi mungkin dilihat akal biasa perkara itu kecil, tetapi impak dia, kesannya kepada umat Islam sangat-sangat besar. Sebab tu yang kita sebut Ubadah ibn Samit ini boleh untuk kita jadikan sebagai satu role model untuk kita meletakkan istiqamahnya kita dalam perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk akhirnya kita doakan juga untuk kita terus diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabak yang mungkin kita lihat semakin merebak. Mungkin bukan di kawasan kita, mungkin belum lagi. Sebab tu kalau di Perak hari ni semalam 2, hari ni dah 8. Udah naik. Tapi kok mana pun
Jangan kita terlupa, apa-apa sahaja makhluk yang ada dekat bumi ni, semuanya ada Tuhan dia. Jangan kita terlupa keterikatan kita dengan Tuhan kepada wabak. Jangan rasa memanglah Allah Ta'ala ada, tak apa, biarlah Allah Ta'ala jaga. Jangan macam tu. Jangan jadi ketika peristiwa Kaabah tu nak dirobohkan tu, Kaabah ni ada Tuhan dia, biarlah dia yang jaga. Jangan macam tu. Jadi kita pun kena jaga diri, ikutlah SOP yang ada. Kadang-kadang kita renyah juga kan dengan SOP, tapi itulah cara penjagaannya, insya-Allah. Dan untuk yang terakhirnya, pada saya ada satu iklan flyers untuk pengambilan baru untuk sekolah rendah integrasi teras Islam Seriti Kuala Kangsar yang terletak di Candan Puteri, berdekatan dengan USAS, Padang USAS tu. Situ ada sekolah Seriti, sekolah rendah integrasi teras Islam. Pengambilannya daripada tahun 1 sampai tahun 5. Dan boleh, kalau siapa yang berminat untuk dapatkan flyers ni, mungkin boleh nanti ambil di hadapan nanti, insya-Allah. Cuma bezanya sekolah Seriti ni dia ada silibus kafah. Kafah ni macam mana tuan-tuan? Dia melibatkan dalam pembelajaran tu diselipkan nilai-nilai ketuhanan. Kita kata pokok tak boleh hidup tanpa cahaya matahari, berlakulah fotosintesis lah apa semua. Tapi dalam tu kita terapkan siapa yang jadikan pokok, siapa yang jadikan matahari. Nilai itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mungkin kelebihan kepada silibus yang berada di dalam Seriti. Kalau siapa berminat boleh ambil flyers ni dan boleh sebarkan kepada yang lain, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu. Maaf atas segala kesilapan. Moga-moga dengan perkongsian kita memberikan manfaat dan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi asbab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.